dia banyak masa lah sebab saya tengok jadi wartawan pun ada, jadi tukar DK pun ada, dia sibuk sangat-sangat. Lepas ni jadi gapo pula saya tak tahu. Okay, tapi kalau pelajar tak mampu study sendiri, dia kena share macam ni lah. Selalu alert bila kita buat kelas tambah malam, kena join. Biasanya kita buat hari Selasa lah untuk matematik hari Selasa. Dan hari Khamis ni dijemput hadiri klinik mengikut pensyarah masing-masing. Ada klinik kena datang sebab pelajar saya yang tak datang lagi, tu tak datang lagi kecuali Amalin lah datang tadi. Yang lain belum datang klinik cek kesihatan, belum lagi. Okey. So Mama Z mula. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. So kita fokus terus kepada soalan yang kita dah buat upsave minggu lepas dan juga ada yang buat minggu ni. Dan bila kita tengok markah pelajar memang menduka citakan sebab kita dapati pelajar dapat soalan, dia guna pistol, dia tu tembak. Dia nak cepat. Tapi kesannya dia akan memberi kesan kepada pensyarah sebab kita mula risau sebab kita nampak pelajar tak ready nak UPS. Jadi malam ni bertepatan lah ni. Kita buat ulang kaji sama-sama. Pensyarah ada 3 orang dalam ni. Pelajar pun dia ada beberapa pelajar yang daripada kelas Medan Ana dengan segan. Kemudian ada cebisan-cebisan daripada kelas Medan Arfah sebab Medan Arfah buat face to face dan pelajar tu tak sihat. So dia join sekali. Okay, kita jimat channel lah ya. Okay, kalau kita tengok soalan nombor 1, kalau kita rasa stres tengok soalan, kita besarkan soalan sikit masa exam tu, masa UPS. So soalan sekarang ni minta kita cari W. Sudah pen saya tak bekas. Sekejap saya ambil bateri baru. Tiba-tiba tak berbekas pen saya ni. Baca soalan dulu tak apa. Ya, masuk. Saya baca soalan dulu. Semalam saya guna pen ni elok je lagi. Hari ni dia takut Kak Anis ni. Tiba-tiba tak ada bateri. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun. Baik, saya beli ni Mediana. Thank you Mediana. Itu beli lebih. Okay, so kita mula Kita nak mencari nilai W dan juga nilai X. Dan kita kena intai di mana nilai tu berada. Kita jangan buat semua. Okay, katakan yang pertama saya nak cari nilai W. So kita labelkan nilai yang kita nak kira saja. Tak perlu buat semua. Buat yang warna biru saja. So kat situ kita ada W tolak dengan 9 sama dengan 4. Jadi W kita bersamaan dengan 13. Jadi jawapan A kita delete, jawapan D kita delete. Salah dah. W dia dah salah. Kemudian step yang seterusnya untuk kita buat dengan cepat iaitu kita cari lokasi X. Berada di situ. Jadi kat sini negatif 3 dan kat sini 20. Kita buat yang warna kuning saja. Jadi kita dapat 20 tolak operasi kemudian nilainya sendiri negatif 3 sama dengan X. Jadi kat sini kita dapat 20 tambah 3 sama dengan X. 23 sama dengan X. Jadi jawapan kita ialah C. Okey. Mama Z buka kepada soalan. Kalau tidak jelas ataupun ada cara pendek lagi boleh share dengan kawan-kawan.
Okay, Mama bilang sampai 3. Kalau tak ada, kita terus nombor 2. 1, 2, 3. Soalan kedua. Okey, soalan yang kedua, kalau awak nampak simbol ni tegak macam tiang gol, itu bermaksud determinant. Walaupun soalan tak eja, simbol tu maksudnya determinant. Determinant, cara nak buat dia, mula-mula Mama Z guna pen merah ni. Kita darab di antara dua benda tu. So kat situ kita dah dapat negatif 3x. Kemudian kita tolak, operasi kata tolak dengan yang warna kuning. 1 darab 5 kita dapat 5. Sama dengan 16. Jadi kita jemput negatif 5 ni ke kanan. Dia akan menjadi negatif 3x sama dengan, bila kita jemput dia ke kanan, dia jadi 16 tambah 5. Negatif 3x sama dengan 21. X sama dengan 21 bahagi negatif 3. Dapatlah nilai X kita negatif 7. Yang ini Madam kira penuh dulu. Sekejap lagi Madam tunjuk cara guna kalkulator. Okey, cara penuh clear ke tak clear? Ideal dah masuk ke ideal? Masuk dah dia? Senyap tu ideal tu? Akak tanya. Ada. Nampak bendera Kakom. Betul. Okey. So, tu Mama Z tunjuk dengan menggunakan pengiraan. Okey. So, dalam UPS, kita nak guna juga bos pelet kita. Okey. Sekarang ni Mama Z nak masuk yang warna biru. Yang warna biru ni. Katakan pelajar lemah algebra. Sebab bila pelajar buat depan Mama nampak dia lemah algebra. So kita guna kalkulator. Harap-harap kalkulator Mama menjadilah. Skrin Mama dah besarkan ya. Negatif 3x tolak 5. Alpha calculate. Okay, kemudian ada nombor 16. Harap-harap betul Kita tekan button shift solve. Sekali lagi shift solve sama dengan. Dia bagi jawapan X sama dengan negatif 7. Jadi kalau pelajar nak cepat, tekan kalkulator. Tapi tekan dengan betul lah, dengan berhemah. Kalau nak kira, hati-hati semasa mengira, jangan salah algebra, terutamanya di sini. Jangan salah algebra dekat sini. Saya takut pelajar buat 21 tambah 3. Sebab operasinya sebenarnya adalah darab. So bila darab, sini akan jadi bahagi. Kalau awak khuatir, awak salah algebra, sila tekan kalkulator, gunakan shift solve. Shift solve sama dengan. Dia akan kira untuk pelajar. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau tak ada, Mama Z nak pergi nombor 3. Boleh tanya, tak ada masalah, buka mic, tanya je. Tak payah buka kamera. Tanya, janji suara je dengar. Tak ada Okey, kita terus. Terus nombor 3. Nombor 3 ni cepat. Dia tanya yang mana yang benar. Yang benar. So kat sini kita dah nampak dah. D ni salah sebab dia kata square. Kalau square mesti ada lagi satu baris dekat sini, something kat sini. Baru dia dikatakan square. Okey, C pun salah sebab dia kata identity. Kalau identity, nombor kat sini kena nombor 1. Okey, kemudian bila Mama Z ambil warna biru ni, Mama Z letak di situ, dia berada di atas. So, dia guna perkataan apa. Jadi, A ni betul.
Bila Mama Z guna yang ini, nombornya segitiga berada di atas tetapi dia buat lower. Jadi dia ni adalah salah. Yang ini memang ada dalam nota lah. Okay, nombor 3. Siapa tak baca nota, tak boleh lah. Dia fakta yang itu. Okay, next. Nombor 4. Kena faham betul-betul soalan nombor 4. Sebab setiap soalan UPS, dia ada jerat buaya. Semasa pelajar jawab untuk kelas Mama Z, dia jawab jawapannya adalah negatif 1/4. Sedangkan jawapan yang betul ialah positif 1/4. So kita tengok macam mana benda tu berlaku. Okey, yang pertama, kita ikut cara sekolah menengah. Okay, cara sekolah menengah ini adalah matriks A. Cikgu sekolah menengah kata kalau nak cari A songsang sama dengan 1 per dengan A darab dengan D tolak B darab dengan C, cikgu kita kata. Kemudian cikgu kita sambung, A tukar tempat duduk, jadi A tukar sini, D di situ. A dengan D tukar tempat duduk, B dengan C tukar tanda. Itu yang kita belajar di sekolah. Kita ikut cara ni. Okey, sekarang kita ganti sama dengan 1 per dengan AD. Mama Z darab yang ni. AD. So kita dapat negatif 4 tolak dengan berapa dah ni? 0.3 ni? Ni ingat tak 0.3 berapa? Ni duk makan. Tak ada yang jawab, nanti jatuh ayat dia. So dapat 0. Kemudian daripada yang sekolah menengah, A dengan D tukar tempat duduk. A dengan D tukar tempat duduk, mula-mula A dekat sini, A akan bertukar di sini. D akan pergi sana. Kemudian kita ada sekarang nombor 3, dia akan menjadi nombor negatif 3. Nombor 0, tulis 0 saja. Mama Z minta kerjasama, jangan tulis negatif, malu kat orang. Tulis 0 sahaja. Okey, so kita tengok kat sini. Soalan suruh buat, soalan suruh buat A inverse sama dengan K A. Kemudian kita tengok yang Mama Z kuningkan ni. Adakah ini A? Sama tak dengan soalan asal? Sama tak yang ini dengan ni? Dia sikit lagi nak sama. Yang bezanya ialah A yang asal tu ada positif. Tapi yang dekat kita di sini, dekat anak panah ni, dia adalah negatif. Jadi, Mama Z nak derma negatif yang dalam tu keluar. Dia akan jadi, asalnya yang ini dia jadi negatif 4. Kemudian Mama Z derma negatif tu keluar. Derma keluar negatif tu. Mulai. Okey, Mama Z tulis dulu. Mula-mula ada negatif 1/4. Kemudian Mama Z derma negatif keluar. Sehinggakan nombor negatif 2 yang ini menjadi positif 2. Nombor negatif 3 yang ini akan menjadi 3. 0 kekal. Nombor 2 ini menjadi nombor negatif 2. Dan kita tengok balik. Adakah dia sama dengan A? Sama ke belum? Yang ini dengan yang ini sama ke belum? Okey, dah sama. Jadi kita boleh simpulkan kita sebenarnya dah berjaya menjadikan dia seperti kehendak soalan. A inverse sama dengan KA. Jadi kita nak tengok nilai di depan ni bila Mama Z darab negatif ke dalam, so kita akan dapat positif 1/4 dan matrik yang di belakang ni adalah A. Jadi soalan tanya, apakah nilai K? Nilai K sebenarnya diwakili oleh 1/4. Sebab itulah jawapan kita 1/4, bukannya negatif 1/4.
Okey, Mama Z buka sebab nombor 4 ni mungkin banyak persoalan. Kalau ada nak tanya sila. Nombor 4. Beres ke? 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada soalan dah? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada. Beres Okey, Mama Z teruskan. Nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, dia bagi matriks kat kita dan kita kena kenal pasti elemen. Mula-mula elemen 1, 1. 1, 1. Siapa yang kena? Nombor 5. Elemen yang kedua kita kenal pasti ialah 2, 3. 2, 2, 2, 3. Nombor yang kena negatif 4. Okey, Mama Z nak tanyalah. Faham tak Mama Z buat lagu mana tadi? 1, 1 dapat 5. Faham tak? Faham. Faham. 2, 3 dapat negatif 4. Faham Okey, kemudian Mama Z masukkan ke dalam soalan. Dia kata dekat sini 2 pink. 2 pink tolak biru. Dia kata. Pink tadi nilainya 5. Biru tadi negatif 4. Jadi bila kita kira, kita akan dapat 10 tambah 4. Jawapannya 14. Nombor 5 kita nak uji tentang elemen. Boleh? Perlahan-lahan dah Mama Aziz ajar ni. Supaya dalam video nanti bila pelajar tengok semula, pelajar boleh faham. Slow and steady. Tak ada gangguan lagu Didi sebab dah import budak tu masuk bilik dah. Tak ada lagu Didi dah lah. Kalau tak mesti ada lagu selingan ni. Okey, nombor 6. Okey, tadi kita nak belajar tentang elemen. Kali ni kita nak belajar tentang minor. Lokasi minor kita ialah 3, 2. 3, 2. Mula-mula kita kena buat 3 dulu. Merujuk kepada baris yang ketiga. Dan juga lajur yang kedua. Macam tu. Jadi apabila kita mencari minor 3, 2, kita mesti bina garisan tegak macam tu. Dan kita isi dengan nombor-nombor yang tertinggal. Yang pertama, 1. 2. Negatif 1. 1. Okey, mula-mula kita potong biru, purple. Yang tertinggal, salin. Dan kemudian kita ikut semula yang kita buat tadi. Ini dulu. So, kita akan dapat sama dengan 1. Operasi memang tolak. Okey, kemudian kita cross yang terbalik ni pula. Cross yang ini pula. So, iaitu awak dapat negatif 2. Jadi, katakanlah awak lemah algebra. Tekan kalkulator je anak weh. 1 tolak kurungan tolak 2. Jangan teka budak. Dapat 3. Kalau pelajar main teka 1 tolak 2 dia dapat 1, masalahnya jawapan tu ada tu. Tenganga jawapan kat sini. Tenganga jawapan kat situ. Jadi jangan teka. Kalau kita rasa kita tak boleh nombor integer, tekan je kalkulator. Okay, so dapat jawapan dengan yakin iaitu 3. Tak apalah kalau persyaratan lain, contohnya dia tak bagi awak tekan kalkulator, tak apa.
Untuk periksa tekir. Untuk gurau tak apa. 1/5. 10. Boleh lah. Tak apalah. Paling kurang pun kita cubit telinga dia je. Okay. So yang ini yang mana yang ada masalah tentang ni. Kita memang belajar form 1 dulu. Cuma kita tak mahir. Sebab kita guna istilah nombor positif itu diberi duit, nombor negatif tu berhutang. Lepas tu kes macam ni kita tak kerti nak cakap apa ni. Dia mempunyai RM1. Kemudian dia membayar hutang sebanyak hutang 2. Jadi dia tak boleh nak buat penceritaan di situ. Jadi tak perlu nak susah-susah, tekan je kalkulator. Nombor 6. Okey. Next, nombor 7. Okay, nombor 7. Yang ini kita nak darab kan? Kita nak darab, kita takut kita salah. Tapi untuk kes Mama tunjuk dulu proses mendarab yang betul. Lepas tu Mama Z akan ajar buah spelet supaya pelajar tak salah masa exam. Buah spelet tu penting untuk kita skor markah penuh. Okey. Yang pertama, bila pelajar nak darab, proses sebenarnya ialah 2 ni akan darab dengan yang itu. Kemudian yang kuning darab yang ini dan jawapannya yang ini. Okey, sepatutnya. Saya tunjuk dulu yang ni. So, awak akan dapat 2x tambah dengan 3y sama dengan 4 persamaan 1. Okey, kemudian dia pilih yang lain pula. Dia nak pilih yang ini, darab yang ini, kemudian yang ini, darab yang ini, namanya ialah yang itu. Jadi bila dia buat, dia akan dapat negatif 4x tambah 0 sama dengan negatif 3. Okey, negatif 4x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per dengan negatif 4 sama dengan 3/4. Jadi jawapan ni salah. Jawapan ni pun salah. Kita tak tengok dah jawapan salah. Tinggal lagi A dengan D. Selepas siap, yang warna biru ni adalah nilai X. Kita akan ganti tempat biru. Jadi dia akan jadi 2 darab 3/4 tambah 3y sama dengan 4. Okay. So kalau awak darab ni dapat berapa ni? 3/2 tambah 3y sama dengan 4. 3y sama dengan 4 tolak 3/2. Sini dapat 5/2. Last kali y sama dengan 5/6. Dapatlah jawapannya adalah A. Itu kalau kita mengira. Okay, seandainya pelajar dia tak mahir mendarab, tapi dia nak skor markah penuh UPS. Mama Z akan ajar cara teknik itu. Okay, teknik itu. Tengok betul-betul cara Mama Z ajar. Okay, caranya ialah kita kena try and error jawapan. Katakan jawapan, kalau soalan ada jawapan begini, dia ada 2 jawapan saja. Sama ada jawapan mula-mula ataupun jawapan terakhir. Sebab pembuat soalan dia dah fikir dah, kalau pelajar ni tabah, dia akan letak jawapan tu dekat D. Kalau dia kesian dekat pelajar, dia akan letak jawapan dekat A. So kita akan ada 2 jenis pentaksir soalan.
sama ada kesian ataupun nak tengok pelajar kira. Okey, so Mama Z tunjuk Okey, so yang pertama pelajar tekan menu. Okey, tekan menu. Nombor berapa kalau matrices? Nombor 4. Okey. Saya namakan yang biru ni yang biru ni saya namakan dia A. Kemudian yang kuning nanti Mama Z akan sumbat ni dengan ni dalam tu itu Mama Z namakan dia sebagai B. Okey, ni cara ikhtiar terakhir. Okey, mat A. Bilangan row 2, kolom 2. Kita masukkan 2 sama dengan 3 sama dengan negatif 4 sama dengan 0 sama dengan. Tekan button AC. Kemudian kita nak masukkan matrik lain. Kita tekan saya terus sekali lagi Okey, yang ini pula saya nak namakan dia mat B nombor 2. Bilangan row dia 2, kolom pun 2. Okey, kita masukkan. Cuma tempat X tu Mama Z ambil jawapan A tu. 3/4. Jangan robahlah 0.75 tu. Sebab memang 3/4 tu 0.75. Kemudian nilai di situ 1. Nilai Y tu Mama Z ambil 5/6. Dan nilai yang hujung tu 1. Okey. Kemudian kita tekan option. Tekan option. Kita ambil nombor 3. Dan kita suruh dia yang kira untuk kita. Kita tekan option. Kita ambil mat B. Dia jadi keluarnya mata darab mat B. Dan kita tengok, kalau jawapan kita ni sama dengan yang kanan, saya nak tekan sama dengan, dengar. Dapat gitu. 4, 5, negatif 3, negatif 4. Maksudnya kita betul. Katakan jawapan yang awak dapat ni salah, awak pilihlah pula jawapan D. Macam tu, try and error. Daripada kita tak tahu langsung, sekurang-kurangnya kita masih ada peluang untuk betul jawapan yang ini. Okey, boleh terima ke kaedah spelling ni? Boleh. Boleh. Boleh, madam. Boleh. Ni kira ikhtiar terakhir. Katakan memang tak kerti nak darab. Boleh guna kalkulator, masukkan nilai daripada jawapan ABC tu, masuk dalam kalkulator. Contoh ni contoh. Katakan awak baca 2 orang lah masa tu. Maksudnya si Mamat try jawapan A dengan B. Si Abu try C dengan D. Bukan nama sebenar lah. Jadi seorang try dulu. Siapa dapat cepat, bagi tahu kawan. Contoh. Kalau kita discuss contoh. Bukan suruh discuss, contoh saja. Okey, selesai nombor 7 bersama dengan teknik nak suruh betul lagi sekali. Nombor 7 ni. Okey, Mama Z pergi kepada nombor 8. Apabila kita menjawab soalan nombor 8, kita kena perhatikan betul-betul soalan ni ada transpose. Dia ada transpose. Kemudian dia bukan suruh kira semua. Dia nak nilai di sini dan di sini saja. Tak nak semua. Okey. Kalau Mama Z transposekan dia, Mama Z akan dapat 2/3. Okey, Mama Z nak transpose ni. Apakah maksud transpose? Pada tahun 1999 dahulu, pensyarah Mama Z memperkenalkan perkataan transpose. Sampai sekarang Mama Z boleh ingat. Dia kata transpose adalah when the row, mana row kita buat warna biru, when the row become column, dia ayat. So 512 yang warna biru Mama Z tukar menjadi laju. Row become column.
Manakala second row, Mama Z buat warna apa ni? Warna purple. Purple deh. Warna purple dia akan jadi 3, 2, 4, last kali 7, 9, 1. Kemudian kita terus serang dekat lokasi A ni di mana? Serang terus. Maksudnya nilai ini yang terlibat. Jadi 2/3 kalau kita darab dengan 2 jadi berapa? 4/3. Tak payah buat semua. Kemudian Mama Z fokus kepada nilai B saja. Maksudnya nilai kita di situ. Jadi bila kita buat 2/3 darab 1, dapatlah 2/3. Jadi kita boleh jimat masa sebab Mama Z bukan kira semua. Sebab soalan cuma nak 2 elemen sahaja. Siapa yang kira semua, rugilah masa dia. Okey? Adakah cara Mama Z membantu anda? Membantu ke tak ni? Teknik ni. Membantu, Madam. Membantu. Saja. Tak semangat tu. Tak semangat. Dia kau nak makan, kau semangat. Makanan tengah queue tu kan, tengah masak. Duk jeling jogok dapur. Tak siap lagi makanan dia. Sabar Wadah, sabar. Okey, nombor 9. Okey, kita dah separuh dah. Nombor 9, dia adalah lebih kurang soalan tugasan kita saja. Jadi Mama Z nak warna dululah. Warna ungu dan warna biru. Yang mana soalan asal? Biru ke ungu? Soalan asal dia yang mana satu? Kita pening. Acu tengok. Mana satu soalan asal? Darah. Biru. Soalan asal kita sebenarnya biru. A, B, C. 1, 2, 3. Kemudian ada 3, 2, 1. Dan soalan dah bagi determinannya adalah 5. Kemudian kita perhatikan, soalan asal kita 1, 2, 3 duduk baris kedua. Kemudian dia telah menjadi baris yang ketiga. Dia berubah kedudukan. So, A, B, C kekal. 1, 2, 3 pergi ke bawah. 3, 2, 1. Dia dah tukar kedudukan. Apabila berlaku interchanging between two row or two column, akan ada simbol negatif. Jadi asalnya 5 akan menjadi negatif 5. Boleh faham tak? Boleh Bolehkah? Adakah saya menyusahkan minda anda? Dia itu tak nyusah tu. Okey, kemudian kita tengok pula dekat ni. Perhatikan di sini adalah A tetapi di sana 2A. Di sini B, di sana 2B. Di sini C, di sini 2C. Kita dapati nilai kita telah berganda 2. 2A, 2B, 2C. Nombor lain kekal. Bermaksud nilai negatif 5 ini akan berganda sebanyak 2. Jadi jawapan kita akhirnya ialah negatif 10. Okey, Mama Z buka kepada soalan nombor 9. Ada apa-apa yang Mama Z boleh bantu nombor 9? Dia sama dengan tugasan, malahan dia lebih mudah daripada tugasan. Okey, kalau tak ada, kita pergi nombor 10.
Nombor 10 ni kita akan buat dalam tempoh yang singkat saja. Yang pertama, kita perhatikan di sini, pastikan nombor sahaja. Step pertama. Pastikan nombor sahaja. Jadi kita akan cari 154, negatif 58 dengan 74. Okey, semua sama. Sekejap. Sekejap 154, salah kan? Betul? Salah. Okey, so D salah. D memang salah. Okey, yang lain saya rasa betul. Kemudian lepas kita tengok constant dekat sana, barulah kita patah balik dekat sini. Nombor 2. So 2, 2, 2. Kemudian nombor yang kedua ni, nombor negatif 7. Negatif 7, negatif 7, negatif 7. 8. Betul, betul, betul. Next, negatif 5. Betul, betul, betul. Lepas tu sini nombor 2. Ni negatif. Salah. Ni betul lagi. Kemudian negatif 2. Sini betul, sini betul. Sini nombor negatif 1. Betul, betul. 3. 3. Ni negatif 3. Jadi B salah. Jadi jawapan nombor 10 adalah C. Tapi step pertama, kena make sure yang di sebelah kanan tu mesti nombor saja. Dia tak campur dengan X, Y, Z. Okey, selesai nombor 10. Mama rasa nombor 10 ni ramai yang boleh. Okey, nombor 11 yang ramai tak boleh. Okey, kita tengok nombor 11. Okey. Nombor 11, A kuasa 3. Tolak dengan matrik A kuasa 2. Tolak dengan 6A. Mama Z pindah identiti pergi sebelah kanan. Tak ada orang belah kanan. Oleh kerana soalan minta kita mencari A songsang. Dalam sebutan kita langsung tak ada A songsang. Okey, kalau pelajar ingat kembali, kalau kat sini pelajar ada 2 kuasa X, kat sini ada 3. Apabila pelajar nak selesaikan, dia akan buat something yang sama. Contoh, dia akan log both side. Dalam matematik, kalau you log belah kanan, belah kiri, belah kanan pun kena buat. Dalam matrices pun sama. Kalau belah kiri awak darab dengan A inverse, belah kanan pun kena darab dengan A inverse. Kita panggil multiply A inverse both side. Kita ada ln to the both side, log to the both side, square to the both side. Semua kena buat seragam. Okey, so sekarang ni Mama Z tulis. A songsang, A kuasa 3. Ni cara slow motion Tolak A songsang dengan A kuasa 2. Tolak A songsang 6A. Sama dengan A songsang. Kalau pelajar nak buat identiti pun tak apalah, buatlah. Okey. Tujuan kita sebenarnya nak mewujudkan A inverse sebab soalan minta. Okey, apabila yang kuasa 1 ni, kuasa negatif 1 berjumpa dengan kuasa 3, kuasanya akan menurun menjadi A kuasa 2. Kecil saya besarkan sikit. A kuasa 2. Manakala yang ini kuasa 2, bila dia jumpa dengan negatif 1, dia akan jadi tolak dengan A. Kemudian apabila A songsang berjumpa dengan A, kita akan dapat identity. Dan yang ini, A songsang darab identity dapat A songsang. Jadi soalan kita cari nilai A songsang. Jadi jawapan kita, kalau kita tulis cantik-cantik, A songsang bersamaan dengan matrik A kuasa 2 tolak dengan A tolak dengan 6.
Mama Z berhenti dekat 6. Ada soalan tak? A kuasa 2. Oh, dia macam hampir-hampir dengan B, hampir-hampir dengan B. Agak bahaya juga soalan nombor 11 ni. Sebenarnya 6 pun betul, 6I pun betul. Tapi sebab kita patuhi dia, dia buat 6I. So, yang ini query sikit. Nanti Mama Z discuss dengan rakan-rakan yang lain. Sebab sebenarnya apa benda yang kita darab dengan identiti, kita akan dapat nombor yang di depan. Contohnya, Mama Z buat warna kuning ni. Apabila A inverse darab dengan identiti, dapat A inverse. Cuma yang ini A inverse darab dengan A, dapat identiti. Dia tak ringkaskan negatif 6 darab dengan identiti, dia tak buat 6. Okay, sebab itu Mama kata A dengan B tu sebenarnya dua-dua adalah jawapan. Okay, tapi kita ambil jawapan yang ni lah A. Kita ikut jawapan yang ni soalan daripada Putrajaya lah. Cuma masa tu mungkin orang yang buat soalan dia tak perasan. Okay, Mama Z buka kepada soalan nombor 11. Tok Peh kat mana? Ada. Tak ada. Boleh Okey. Soalan kita dah habis tajuk matrices. Okey. Ada nak tanya ke? Papa boleh Mama boleh ulang balik nombor 11. Nombor 11. Okey, kita buat lagi sekali nombor 11. Sebab dia yang ini biasanya pelajar sains lah belajar lebih ini. Pelajar account, kita biasanya belajar yang mudah-mudah saja. Okey, Mama perkenalkan dahulu. Apabila A songsang darab dengan A dapat identiti. Kemudian apabila A songsang, kalau kat sini ada kuasa 4, dia akan menjadi A kuasa 3. Dia akan kurangkan satu power yang lain. Okay. So, soalan yang kita ada sekarang, A kuasa 3 tolak dengan A kuasa 2 tolak dengan 6A. Mama Z bawa identiti ke sebelah kanan. Oleh kerana soalan minta kita mencari A songsang, sedangkan dalam soalan kita tidak wujud A songsang. Jadi kita kena mewujudkan dengan mendarab semua sebutan dengan A songsang. Semua sebutan kena darab. Jadi bila A songsang, bila Mama Z buka kurungan, kan, dia akan darab lah. Macam tu. Tolak dengan A songsang, darab A kuasa 2. Tolak dengan A songsang, darab dengan 6A. Dan A songsang, darab dengan identiti. Dengan menggunakan yang warna kuning. Okay, yang warna kuning. Akhirnya, sebutan pertama kita daripada kuasa 3 akan berkurang menjadi kuasa 2. Sebutan yang kedua daripada kuasa 2 akan berkurang menjadi kuasa 1. Kemudian Mama Z menggunakan yang warna biru. A inverse bila jumpa dengan A kita darab, kita akan dapat identiti. So sebutan yang ketiga kita akan dapat 6 identity. Dan kemudian ada satu lagi properties, apabila sesuatu matrix berjumpa dengan identiti akan dapat nilai asal. A songsang jumpa identiti akan dapat nilai asal. Jadi untuk yang last ni dia akan dapat A inverse. Kebetulan soalan tanya apakah A inverse? Jadi jawapannya A kuasa 2 tolak A tolak 6I. Cuma Mama Z query sikit. Jawapan B tu sebenarnya sama je dengan A.
Okay, saja-saja Mama buat saja tapi yang ni kita KIV lah sebab sebenarnya dia sama saja. Mungkin adalah tu mana-mana typo ataupun Mama Z. Rasa Mama Z betul dah tengok ni. Sebab 6 kalau darab identiti dapat 6. Cuma kita terima jawapan A. Boleh ke nombor 11? Baik Okay, next. Nombor 12, kita dah mula masuk chapter 4. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 7 chapter 4. Jadi, yang ini walaupun awak tak suka ayat, awak tak boleh tembak. Yang pertama, dia cerita tentang 2 jam skirt pendek. X dia kata. Kemudian dia cerita tentang 3 jam untuk skirt labuh. Mesti pelajar nak kata skirt panjang. Kain disebut skirt labuh. Okey, berapa jam dia diberi masa? Okey, masa diberi cuma 18 jam. Dia ada masa 18 jam saja. Boleh tak dia nak guna 18.5 jam? Boleh tak Yusra? Boleh tak Yusra? Yusra ada? Siti ada. Siti, boleh tak you nak guna lebih pada 18 jam ti? Boleh. Cepat ti. Ti. Tak boleh? Tak boleh. Kalau kita diberi masa, Mama Z bagi contoh. Masa jawab periksa 2 jam. Awak selamba je tak nak berhenti 2 jam. 2 jam setengah tak berhenti lagi awak. Last sekali pengawas tak kutip kita awak. Sebab dah melanggar peraturan, guna masa terlebih. Jadi, untuk soalan ni, tanda lebih besar ni dah salah sangat-sangat dah. Okay. Dan nilai terakhir yang kita boleh guna adalah 18 jam itu sendiri. Jadi kita perlukan tanda sama dengan. Jadi 2 jam untuk buat skirt pendek tambah dengan 3 jam untuk buat skirt labuh lebih kecil sama dengan 18. Waktu terakhir ngam-ngam 18 jam. Kalau kurang tak apa. Itulah dia soalan nombor 12. Kita kena faham situasi. Okay. So, kita selesai dah nombor 12. Nombor 13, kita kena perhatikan betul-betul soalan awak sebab kita tak rezo. Kita tak bagi hard copy, kita exam Google Form. Kita guna GF. Jadi sebab itu kita buat warna-warni ni. Okay. So yang pertama Mama Z nak, dia kata which graph is true in representing the inequalities. Bla bla bla. So yang pertama kita usah kedudukan Y dulu. Y tajuk bagus. Y tajuk bagus. Kita tak nak X jadi tajuk. Kalau Y berada di satu tempat, lepas tu yang lain kita tak kisah, yang penting Y. Okay. Dan dekat yang pertama ni, garisan Y tolak 2X, Mama Z tunjuk Y tolak 2X, nak tulis mana ni? Ni. Y tolak 2X, kat sini dia ada tanda greater than, jadi make sure dia garisan putus-putus. Betul? Betul? Betul, betul. Semua putus-putus. Okay. So sekarang ni kita sedang merujuk garisan ni. Betul putus, betul, betul, betul.
Kemudian kita nak tengok kawasan berlorek. Lebih besar. So, Mama guna warna hitam Besar. Besar. Becik. Mana tu? Becik. D salah, B salah. Sebab kita nak cari besar, dia adalah becik. Faham kau? Mama delete tu. Boleh kita mencari kawasan yang besar tetapi dia kecil. So tinggal lagi A dengan C. Yang seterusnya, garisan di sini ada tanda sama dengan. Jadi kita pastikan yang ini adalah kita panggil garisan penuh. Yang ini pun garisan penuh. Tepat. Cuma kita mencari kawasan yang kurang. Okey, kawasan yang kurang. Okey. Yang ini kurang ke lebih? Ni. Kurang ke lebih ni? Kita nak cari kawasan kurang. Yang Mama buat ni kurang ke lebih? Sudah. Okey. Yang ini lebih. Yang ini yang kurang. Jadi sebab itulah jawapan kita di antara pertembungan laut biru dengan laut merah, ni kawasan yang terlibatnya dekat sini. Yang nampak gelap sikit tu adalah pertindangan di antara kedua-dua ketaksamaan. Jadi jawapan nombor 13, A. Boleh kau ni? Itu laju-lajak Mama ni. Tak payah tanya tau. Boleh Amin? Amin kata boleh tu biar tu. Okay, next nombor 14. Determine the system of linear inequalities defined by the region, the feasible region. Okay, Mama nak cuk, Mama nak buat ni dulu. Senang. Nama apa tu? Y kurang ke lebih? Kurang ke lebih? Mama buat kawasan ni dulu Alah. Kawasan ni dulu. Dan kawasan berlorek tu berada di bawah. Bila di bawah, kita akan kata Y kurang sama dengan 4. B salah. Satu je salah. Kemudian Mama Z nak rujuk kepada yang ini. Yang ini dulu Yang ini. Garisan berwarna biru. Sabar. Okey. X dia pintas dekat nombor 6 tambah dengan Y pintas dekat nombor 6 dan dia berada di atas. Sekejap. Ada tanda sama dengan tak tadi? Ustaz saya padam Ustaz. Okey. Okey. So sekarang ni dia tanda lebih besar saja. Tapi yang ini ada sama dengan. Jadi jawapan C salah. Boleh ke? Kemudian pelajar tanya, kenapa Mama punya pecahan pilihan jawapan straight je? Okey, kita nak hilangkan semua. Kita darab semua ni dengan 6. X tambah Y besar dari 6. Tapi A dia kata kecil kan? A pun dah salah. Tak sempat Mama nak buat garisan ni, dah dapat jawapan D. Okay, so kalau pelajar nak double check, garisan ni Y dengan X dan dia berada di atas, kita kata besar dari X. Okay, so tu nombor 14.
Next. Nombor 15. Dengar betul-betul untuk nombor 15. Yang pertama, dia tanya tentang vertices. Vertices ni maksud titik pada bucu. 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 Yang jelas kita dah boleh baca nilai yang pertama ni. Nilai X di situ kosong. Nilai Y adalah 7. Di sini nilai X kosong. Nilai Y 3. Kita cari dua titik ni dulu. A, salah. C, salah. Sebab kita ada 07, 03. 07, 03. Kita ada persaingan di antara B dengan D. Jadi sekarang kita nak cari titik ni. Yang pertama kita ada Y sama dengan 2X tambah 3. Yang ini kelok pertama. Yang ini kelok yang kedua. Kalau kita nak cari titik keseimbangan pasaran di situ, kita boleh buat simultaneous equation. Kita ambil persamaan tu tulis bawah ni. Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Kita tulis bawah ni. Dan kita guna proses menolak. Kita buat proses ataupun boleh guna kalkulator. 1 tolak 2. Okay, so Y tolak Y mati. Seterusnya 2X. 2X tolak 2X. Awak akan dapat 4X. Last 3 tolak 7. Awak dapat negatif 4. Jadi 4X sama dengan 4X sama dengan 1. Jadi dekat jawapan tadi kita kena cari X1. Yang ini X1.5. Salah. Yang ini X sama dengan 1. Jadi tak perlulah cari nilai 5 yang di belakang. Jadi soalan nombor 15 jawapannya D. Okey, ada persoalan tak? Kalau pelajar nak guna kalkulator, boleh. Okey, boleh guna simultaneous. Tak ada masalah. Sebab ni objektif. Okey, nombor 15, Mama Z buka kepada soalan. Sebab kita ada 18 soalan saja, tinggal lagi 16, 17, 18. Sikit je lagi. Sabar sikit lagi. Okey. Seterusnya. Nombor 16. Which of the following is true based on diagram 1? Dia tanya yang betul. Jadi pelajar kena tengok betul-betul sebab lukisan dia guna warna biru. Mama Z tak boleh nak ubah ni. Okay, tak boleh nak ubah sebab dia buat dalam keadaan picture. Dia ambil picture. Dia bukannya lukis. Dia picture. Okay, so kita tengok betul-betul. Dia kata L1. L1. Mama tolong ni L1 L1. Garisan dia putus-putus. Bagus. Nama persamaan dia dah bagi. Alhamdulillah bagi. Dan kawasan belorek berada di bawah. Jadi betul tak L1 Y kurang dari 2X? Betul atau salah? Betul ke salah? So pernyataan ni betul. Okey, yang kedua. Yang kedua dia cerita pasal L2. Jadi pelajar, awak tak payah susah-susah tengok koordinat ni. Tak payah susah-susah sebab dia dah tolong kira dah. Dia bagi semua dah.
Okay, dia dah bagi semua dah dekat anak-anak. Yang pertama dia bagi ni, semua dia bagi. Jadi nombor ni, kalau tak nak tengok, ambil highlighter warna hitam. Tengok nombor ni, tengok. Nak tengok sangat. Sebab kalau pelajar tengok, pelajar sibuk nak kira. Ambil marker pen Mama Z esok. Banyak-banyak wak warna hitam. Jadi tak payah cari. Okey, L2. Yang ini cerita tentang L2. Yang ini. Tengok betul-betul L2 ni garisan yang ini. Mama Z letak garisan yang ini L2. Yang itu. Dan garisan itu tidak putus-putus. Jadi kat sini kita nampak ada tanda sama dengan, bagus. Dan kawasan berlorek berada di bawah. Sebab itu lebih kecil sama dengan 3. Jadi nombor 2 pun betul. Nombor 3, dia kata dia cerita tentang L3. Dia cerita tentang L3 yang ini. Sending ke bawah ni. Ini L3, dia dah siap bagi equation yang ini. Kemudian soalan tu tak ada putus-putus, bagus. Kemudian kawasan berlorek, dia buat ke atas. Jadi tandanya lebih besar. Jadi nombor 16, 1, 2, 3 betul. Jadi jawapannya D. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Jangan tidur lagi, sikit lagi dah. Okey, 16 beres. Ada Next. Pelajar lain pun boleh tanya Mama Z, tak ada masalah. Sebab semua pensyarah di KMKT adalah universal. Hak milik semua pelajar. Dia tak semestinya Mama Z hak milik pelajar A1T9, A2T6, A3T9. Bukan. Mama Z hak milik semua pelajar. Media Ana hak milik semua pelajar. Kita ada 7 orang pensyarah matematik perakaunan. Okay, semua perempuan. So far, kalau kita buka klinik, kita utamakan dahulu pesakit kita. Kalau kita dah tak ada pesakit, kita boleh import pesakit lain, tak ada masalah. Yang penting kita nak bagi result KMKT naik podium semula sebab kita dah jatuh podium. Kita bukan nombor 1, kita bukan nombor 2. Pingat gangsa pun bukan kita. Jadi biasanya kita dapat pingat emas. Sebelum-sebelum ni, tapi kita jatuh sedikit. Okay, ada kesilapan teknikal sedikit. So kita cuba ubah. Inilah ubah sesi ni. Dan kami jemput ramai-ramai datang klinik. Klinik ni maksudnya datang tanya ekstra, bukan masa kelas saja. Berbanding you balik tidur di bilik, better you duduk dekat meja kami ni. Nanti kami bagi makanan lah. Datang. Okay, jangan tak datang, datang. Okay, nombor 17. Okay. Yang pertama. X, paksi X dipotong dekat nombor kosong dan lebih besar sama dengan. Okey, kosong, paksi X tau. Ni. Dia potong paksi X dekat kosong. Jadi kita kena buat tegak macam ni. Tegak. Dan dia kena ada kanan. Di sebelah kanan. Betul. Ni kanan ke kiri ni? Kiri. Betul? Yang ni kiri, salah. Yang ni kiri, salah. Sebab yang ini mesti berada di sebelah kanan. Itu maksud X lebih besar sama dengan kosong. Jadi kita tinggal 2 lagi jawapan. Okey, untuk garisan Y lebih besar sama dengan 1, Mama Z akan ikut jawapan yang ini. Ini garisan 1, dia berada di atas. A betul. Yang ni Y1, dia berada di atas. Jadi, yang Y lebih besar sama dengan 1, A dengan D betul. Okey, kemudian yang ini kurang dari 6.
Mana satu garisan dia? Okey, so kita tengok. Yang tu kena kira 2x tambah 3y kurang dari 6 bahagi dengan 6 bahagi dengan 6 bahagi dengan 6. X per 3. Betul? Betul. Tambah y per 2. 2 betul. Kemudian dia nak kurang dari 1. Kurang maksudnya ke bawah. Tetapi yang ini dia buat ke atas. Jadi D salah. A lah jawapan yang tepat dan Mama Z tak sempat pun buat yang keempat. Level 3 dah okey. Alright, Mama Z buka kepada soalan sebelum kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, dipersilakan. Kalau nak tanya soalan, dipersilakan. Okey, soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Bila nak jawab soalan yang ini, yang pertama, kita kena baca ayat demi ayat. Dia cakap kat sini, dia jual yang pertama, butter cookies dan juga chocolate chip cookies. Dia jual butter cookies dengan chocolate chip cookies. Dia jual hot tu. Tu ayat pertama. Each kg of butter cookies need 20 minutes of preparation. Katakan preparation, butter cookies dia perlukan 20 minit. Okey, yang ini preparation. Yang kedua baking. Baking pula dia perlukan masa 12 minit. Cerita sampai sini. Each kg of butter cookies need 20 minutes of preparation and 12 minutes of baking time. Wakaf. Lepas tu berehat sebentar, sambung pula. Whereas each kg of CCC need 30 minutes of preparation and 60 minutes of baking time. Wakaf. Sampai situ. Kemudian, she has allocated 4 hours. Untuk prepare ni, dia cuma ada 4 jam. 4 jam, tadi cerita pasal minit. Situ minit, tiba-tiba jam. Maksudnya, 4 jam, 4 darab 60. Berapa 4 darab 60? 24, kosong dan kena kurang sama dengan. Sebab kita melibatkan masa tak boleh lebih daripada 4 jam. And 2 hours of baking. Less equal 2 times 60. 120. Selesai. Kemudian dia bercerita tentang duit. Untuk selling price untuk butter cookies RM40. Okey, sini adalah RM 40. Kemudian CCC harganya adalah RM 45. Kemudian dia kata X represent butter cookies, Y represent CCC. So dia suruh kita buat yang mula-mula adalah objective function. So objective function kita akan rujuk kepada duit. Kita ada, yang ini dia kata represent sebagai X, yang ini represent sebagai Y. Betul ke? Betul tak? Betul tak? Okey, so caranya kita akan dapat 40 rujuk kepada X. So kita buat kat sini Z lah. Tambah dengan 45 refer kepada Y. Itu objective function. Semua betul. Ni betul, 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 betul. Tidak menolong kita.
Kemudian kita pergi kepada 240 tu lah. Okey, kita buat yang ini dulu. Yang ini dulu 20x tambah 30y kurang sama dengan 240. Kurang Tengok di sini besar. Di sini besar. Jadi jawapan A dengan B salah awal. A dengan B salah awal. Mama Z boleh ringkaskan yang ini, buang kosong sebiji seorang. Jadi kita akan dapat 2x tambah 3y kurang sama dengan 24. Kurang sama dengan. Apa kesalahan D? Kesalahan D ialah kat sini tak ada tanda sama dengan D pun salah awal. Jadi kita tak sempat buat semua. Kita dah dapat jawapannya adalah C. Boleh? Selesailah soalan kita. Mama Z buka kepada soalan. Kalau ada nak tanya mana-mana soalan, nombor 1 hingga 18. Kat mana yang tak faham? Ataupun memang faham dah? Sudah, tak ada orang dah dalam kelas ni. Faham tak? Okey, kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan, Mama Z stop dekat sini. Faham, madam. Tak ada Okey, Mama Z stop kat sini. Boleh tanya, kalau tak puas hati boleh tanya lagi secara face to face. Good luck untuk UPS 2, skor tinggi. Sama-sama kita naikkan semula KMKT ke podium. Nak naik podium semula. Yang ni kita kena kerjasama di antara semua pelajar. Okey, itu saja daripada Mama Z, Madam Ana, Madam Alfa, Mr. Gan. Okey, itu saja. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum dan selamat malam. UPS 2 minggu depan. Terima kasih, Mama. Oh, ada. Terima kasih, Mama. Thank you, Madam. Okay. Thank you, Mama. Welcome.